Pada pertengahan Disember 2019, dunia telah digemparkan dengan berita penularan wabak COVID-19 yang direkodkan bermula di Wuhan, China. Akibat daripada pandemik ini, banyak tempat-tempat awam terpaksa ditutup, termasuklah pusat ibadat seperti masjid dan surau. Penutupan ini telah menimbulkan persoalan dalam kalangan warga tempatan yang berpendapat bahawa penyakit lebih ditakutkan berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk menilai masalah yang timbul akibat penutupan pusat ibadat dan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang langkah yang perlu diambil sejurus selepas pembukaan semula pusat ibadat, terutamanya masjid dan surau. Pandemik COVID-19 yang melanda telah mengubah gaya hidup masyarakat dunia sekaligus menimbulkan masalah termasuk dalam konteks ibadah. Dari penutupan masjid dan surau kepada pengehadan bilangan jemaah sehingga penjarakan dalam solat, semuanya berbeza dengan amalan rutin sebelum pandemik. Perbezaan ini telah menimbulkan pelbagai isu yang menjadi perbahasan masyarakat Islam. Namun, segala masalah ini sebenarnya hanya perlu dirujuk kepada sepotong ayat dari Al-Quran yang bermaksud, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Surah At-Taghabun ayat 16. Oleh itu, umat Islam perlulah menghayati makna ayat ini di samping memahami situasi darurat yang menimpa dunia ketika ini. Objektif untuk video kali ini ialah: pertama, pihak kerajaan perlu menilai semula kewajaran untuk menutup atau membuka semula masjid pada musim pandemik. Kedua, ahli jawatankuasa masjid dan surau hendaklah membincangkan langkah-langkah keselamatan dalam masjid bagi memudahkan urusan solat berjemaah secara normal baru. Ketiga, ahli jawatankuasa juga perlu mengambil kira keluasan masjid untuk memuatkan jumlah orang awam untuk solat di masjid dengan mematuhi jarak sosial. Keempat, orang awam dapat menyedari kesan virus COVID-19 terhadap ibadat seharian. Terdapat dua kesan ke atas penutupan masjid semasa penularan COVID-19, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Kesan positif, kita dapat mengetahui maksud ibadat dengan lebih mendalam dan juga kita dapat meluangkan masa bersama keluarga dengan perkara yang berfaedah. Contohnya, belajar mengaji bersama-sama, solat berjemaah dan lain-lain. Seterusnya, kesan negatif. Masjid dan surau yang sebelum ini meriah, kini suram dan sepi. Kebiasaannya, masjid-masjid dan surau-surau dimeriahkan oleh pelbagai aktiviti. Namun kini, oleh kerana wujudnya virus COVID-19, ia dihadkan kepada 4 orang sahaja. Akhir sekali, hubungan antara jemaah menjadi renggang. Para jemaah tidak boleh merapatkan saf dan juga tidak boleh bersentuhan antara satu sama lain. Pembukaan semula masjid dan surau kepada jemaah dilaksanakan dengan melalui prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Pihak pengurusan masjid perlu melakukan penandaan jarak antara jemaah sekurang-kurangnya 1 meter untuk mengekalkan penjarakan sosial. Jemaah yang hadir ke masjid pula diwajibkan untuk memakai pelitup muka, imbas kod sejahtera dan bawa sejarah serta mengambil wuduk di rumah. Jemaah yang hadir perlulah lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19 dan melepasi tempoh inkubasi serta tidak mempunyai gejala. Hanya jemaah lelaki yang digalakkan untuk hadir. Kapasiti para jemaah yang dibenarkan dimaksimumkan bergantung kepada keluasan sesebuah masjid atau surau. Selain itu, sistem tempahan dengan menggunakan kupon dicadangkan bagi mengurangkan kesesakan. Keutamaan diberikan kepada qariah masjid, jemaah yang hadir awal serta golongan yang tidak berisiko tinggi. Warga emas yang berumur 70 tahun ke atas dan kanak-kanak di bawah umur 15 tahun tidak dibenarkan untuk hadir. Solat jemaah dilakukan maksimum selama 15 minit dan imam digalakkan untuk membaca surah pendek. Bagi solat Jumaat, khutbah dipendekkan tetapi tetap menjaga rukun yang asal. Bagi menjamin kepentingan semua pihak setelah pembukaan semula masjid dan surau, langkah utama yang perlu dijalankan ialah pihak pengurusan perlulah memastikan bahawa sanitasi secara berkala dilakukan di seluruh kawasan di masjid dan surau, terutamanya sebelum jemaah hadir. Tanggungjawab sosial ini perlu digalas oleh pihak pengurusan bagi menunjukkan bahawa mereka cakna akan kesejahteraan para jemaah. Sanitasi secara berkala ini patut dilakukan di ruang solat dan kawasan sekitarnya termasuk tandas dan ruang wuduk.
Para jemaah yang hadir juga mempunyai tanggungjawab untuk menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 kepada petugas masjid atau surau tersebut bagi membuktikan bahawa mereka sudah menerima suntikan vaksinasi lengkap. Sijil digital vaksinasi perlu disemak secara terus daripada aplikasi MySejahtera para jemaah bagi menjamin keturunan sijil tersebut. Jemaah tetap masjid atau surau harus diberikan keutamaan dan kemudahan untuk memasuki masjid dan surau. Rasional perkara ini adalah sekiranya kluster baharu tercetus, usaha mengesan para jemaah yang hadir adalah lebih mudah. Kehadiran wabak COVID-19 jelas telah mengubah kebiasaan yang sering dilakukan seperti solat dalam keadaan jarak-jarak dan penutupan masjid serta surau. Hal ini memberi impak yang sangat besar kepada rutin harian umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah di masjid. Penutupan masjid dan surau juga memberi kesedaran kepada umat Islam bahawa pentingnya aktiviti kerohanian dan kemasyarakatan. Hal yang demikian kerana mereka akan sedar bahawa semangat ukhuwah sangat penting dalam hubungan persaudaraan sesama Islam. Penutupan masjid dan surau telah memberi iktibar kepada masyarakat bahawa pentingnya syiar Islam dalam kehidupan. Suara azan yang sering berkumandang di masjid kini menjadi sepi setelah kehadiran COVID-19. Hal yang demikian telah menimbulkan rasa sedih dan terkilan dalam diri umat Islam. Konklusinya, hargailah masa yang ada dengan menziarahi dan menghadiri masjid dan surau agar dapat memeriahkan lagi suasana di rumah Allah sekaligus mendapat rahmat dan berkat-Nya. Harapan kami ialah supaya lebih banyak masjid atau surau dapat dibuka untuk tujuan beribadat dan solat berjemaah agar syiar Islam dapat diteguhkan semula. Seterusnya, kami berharap agar tiada lagi kluster yang muncul daripada pusat-pusat ibadat seperti masjid dan surau bagi mengelakkan daripada pusat-pusat ibadat ini ditutup semula. Di samping itu, kami juga berharap agar semua masyarakat bersama-sama menunaikan tanggungjawab dan menjaga kesihatan serta keselamatan diri dengan melengkapkan 2 dos vaksin terutamanya ahli jawatan kuasa masjid agar virus COVID-19 ini dapat diatasi dengan secepat mungkin. Akhir sekali, kami berharap agar kita semua dapat kembali hidup dalam keadaan normal.